أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Ta'ala kurnia bekal buat kita. Begitu juga dengan nikmat sihat dan masa lapang yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita malam hari penuh barakah ini. Sekali lagi dapat sama-sama kita saling bertemu di dalam Dewan Baitis Salam ini tak lain tak bukan untuk mempelajari wasiat-wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sama-sama kita amalkan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat kelak. Moga-moga sedikit usaha upaya pengorbanan kita hadir di malam hari ini dipersaksikan oleh Allah Azza wa Jal, dicatat amal kebaikan oleh para malaikat, dan kita senantiasa berharap moga-moga Allah Ta'ala satukan kita beramai-ramai dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita membuang masa, kita terus kepada apa yang sepatutnya kita sambung daripada pembacaan kitab Syarah Hisnul Muslim yang dikarang oleh Syekh Sa'ad bin Sa'ad Al-Wahhaf Al-Qahtani rahmatullahi alaihi wa ghafarallahu lah. Syekh Sa'id bin Ali bin Wahhaf Al-Qahtani rahmatullahi alaihi wa ghafarallahu lah, di mana pada pertemuan yang sudah kita telah pun tamat pada tajuk yang ke-104, iaitu doa ketika singgah di suatu tempat, baik dalam safar ataupun yang lainnya. Apa yang sepatutnya kita baca saat kita berpergian dan kita singgah sekejap di satu-satu tempat. Apa yang sepatutnya dibacakan, maka diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, man nazala manzilan falyaqul, barang siapa yang singgah di suatu tempat maka hendaklah dia ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi ini di antara petunjuk nabawi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kita singgah satu tempat, maka kita kena sentiasa minta perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ramai di kalangan kita dia begitu teruja ketika nak menuju ke destinasi, bila sampai di tempat persinggahan ramai kadang-kala yang hanya sebatas update status, hanya setakat bergambar sampai di sini sampai di situ. Tapi kadang-kala kita terlupa untuk sama-sama beramal dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu minta perlindungan. Apa maksudnya? Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang diciptakannya. Jadi kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah-kalimah yang paling sempurna. Jadi moga-moga sama-sama dapat kita amalkan. InsyaAllah malam hari ini kita akan meneruskan kepada tajuk yang ke-105 pada muka surat 342, di mana tajuk besarnya adalah bab ma yaqulu idza raja'a wa idza ra'a baldatuh wa idza ra'a baldatahu. Doa saat pulang daripada safar, ataupun doa ketika dia telah pun melihat kampungnya ataupun negerinya. Baik, hadis yang kita bacakan, kita akan bacakan datang daripada Abdullah ibn Umar, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qafal min ghazwin aw hajjin aw umratin yukabbir ala kulli syarafin min al-ardi thalatha takbirat thumma yaqul. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaan baginda apabila pulang kembali daripada medan peperangan, ataupun kembali daripada melaksanakan ibadah haji, ataupun kembali daripada melaksanakan ibadah umrah, maka apa yang berlaku saat Nabi masuk ke penjuru negeri ataupun ke tanah air ataupun tanah pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membacakan doa ini. Jom kita baca beramai-ramai. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibun
taibun, abidun, li rabbina hamidun, sadaqallahu wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Yang ni yang paling sempurna lah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam matan-matan yang lain, ada je yang paling pendek sampai kepada li rabbina hamidun sahaja. Aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Hak tu yang paling ringkas lah. Yang ni bila nak baca ni? Bila kita balik daripada musafir. Tak kisahlah balik daripada kampung ke, balik daripada umrah ke, balik daripada overseas ke, balik daripada kerja dari tempat yang jauh ke, maka ini di antara anjuran yang Nabi SAW ajarkan untuk kita menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebatas kita kembali ke rumah kita, tempat tinggal kita, negeri kita, dalam posisi kita hanya update status sahaja, bagi tahu dah sampai. Boleh juga. Moga-moga adalah doa-doa daripada orang lain, tapi sebenarnya kita yang paling berhak untuk melaksanakan doa, kerana Maha Kuasa Allah telah pun menyampaikan kita daripada tempat kita bermusafir. Okey, jom kita kembali kepada matan hadis. Jadinya kata Abdullah ibn Umar, bahawasanya Nabi SAW ketika kembali daripada peperangan, menunaikan haji ataupun umrah, bila sampai sahaja ke tempat yang dituju, maka Nabi akan buat apa perkara pertama? Yukabbir salasa marrat. Nabi akan bertakbir. Yang ni pun kita nak kena amal juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya perasan tak? Yang ni pun ramai di kalangan kita, kadang-kadang kita tertinggal. Bila kita nak meninggalkan rumah kita, dalam posisi kita berkenderaan, apa pertama kali Nabi buat? Nabi akan bila pegang sahaja pada dabbah, haiwan tunggangan, perkara pertama disebut adalah Bismillah. Bismillah, jangan tinggal. Kita pun sama, kita ada kereta, kita ada motor. Once kita panjat di atas motor kita, perkara pertama kita sebut Bismillah. Ataupun saat kita masukkan kunci motor kita tu, Bismillah. Lepas tu, bila dapat duduk sahaja atas dabbah, maka Nabi akan sebut Alhamdulillah. Ini sunnah nak melakukan perjalanan. Setelah dapat duduk, apa Nabi buat? Sebelum nak memperjalankan haiwan, maka Nabi akan bertakbir thalatha marrat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dah start masuk gear, kita berjalan sedikit, maka barulah kita baca Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saya kira ramai di kalangan kita start motor tu Subhanallazi sakharana. Bukan tak betul? Betul. Tapi ada pahala-pahala bonus yang kalau kita dapat buat secara sempurna, maka itu jauh lebih baik. Apa yang nak kena mula tadi? Bismillah. Lepas tu dapat duduk je, Alhamdulillah. Lepas tu takbir 3 kali. Sama juga. Bila balik daripada permusafiran, kaki ni menjejak tanah sahaja, antara benda nak kena buat adalah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis daripada itu barulah dibacakan yang kita bacakan beramai-ramai tadi, La ilaha illallah. Di dalamnya kita sebut sebagai syahadah. Kita sebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala nafi dan juga isbat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu, dialah yang maha satu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya seluruh kerajaan, baginya seluruh pujian, dan dialah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini lafaz yang paling suka disebut oleh Nabi dan juga Nabi-Nabi terdahulu, betul ya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni. Sebab tu jamaah sekalian, kalau kita baca zikir pagi, zikir petang kan ada la ilaha illallah tu kan, berapa dianjurkan? 100. Kalau rasa tak berapa nak kuat, 10. Wa idza kasal maratan wahidah. Kalau malas, sekali je la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada satu syekh tu saya teringat, Saudi ya. Dia berhadapan dengan orang yang kena rasuk. Jadi orang yang kena rasuk tu pun jin kat dalam badan dia tu, dia macam kata, aku akan masuk ke dalam badan kau. Kau akan masuk ke dalam badan kau. Jadi syekh tu kata, ya silakan. Kenapa? Kemudian syekh tu kata,
Tahu tak kenapa aku mempersilakan? Kerana aku sangat yakin dengan hadis Nabi SAW. Barang siapa dalam setiap harinya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, maka dia tak akan diganggu, tak akan digoda, tak akan dihasuk, dirasuk, dimasuki oleh syaitan. Jadi nak bagi isyarat betapa syekh tersebut, kita bukan mengagungkan dia, tapi nak bagi isyarat dia adalah orang yang beramal dengan ilmu. Dan biasanya kita nak claim kita ni berilmu pada saat waktu beramal. Kalau dah ada ilmu, dah ada input, tapi tidak berjaya nak berbuat, maka belum layak lagi dipanggil alim. Jelas tak? Tapi seseorang itu dipanggil sebagai orang yang alim saat dia berjaya beramal dengan ilmu. Ahlan wa marhaban. Hayyakumullah. Hayyakumullah. Mai. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dia lafaz penting untuk sama-sama kita sebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan setakat kita patut suka, tapi kita patut tahu ini juga di antara lafaz zikir yang sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk baginda menyebut-nyebutkannya. Begitu juga dengan nabi-nabi yang sebelum datang daripada baginda. Okey. Pergi pula kepada isi yang berikutnya. Ahlan wa marhaban. Pada yang baru hadir, hayyakumullah, marhaban biwasiyati Rasulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ucapkan selamat datang kepada para pemegang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai kepada tajuk yang ke-105, iaitu doa saat pulang daripada permusafiran. Tadi kita telah bahaskan apa yang sepatutnya kita sebut bila sampai ke tempat kita. Yang pertama, kena takbir 3 kali, lepas tu ucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diikuti dengan lafaz ayibun. Apa maksud ayibun? Maksudnya kami telah pun kembali. Yarhamukallah. Jadi maksud ayibun, kami telah kembali dengan izin siapa? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ayibun, taibun, dengan keadaan bertaubat. Betul tak? Waktu kita nak pergi, kita sebut apa? Subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ants. Kita nak pergi tu pun kita dah bertaubat pada Allah Taala. Kita minta ampun dan kita berdoa saat kita rujuk kembali semula ke rumah kita. Kita pun membacakan ayibuna taibun. Kami telah pun kembali dalam posisi bertaubat kepadamu wahai Allah. Abidun, dan kami tetap beribadah kepadamu wahai Allah. Li rabbina hamidun, hanya kepada Tuhan kamilah kami memuji. Kenapa ditekankan sangat lafaz alhamdu pada banyak keadaan? Kerana kita nak kena tahu jamaah sekalian, pujian hanya layak untuk siapa? Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita mendirikan solat, lafaz pertama selepas Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala suruh kita bacakan Alhamdulillahi Rabbil, supaya kita semua sedia maklum segala bentuk jenis puji-pujian semuanya layak hanya kepada Allah, bukan layak kepada kita. Sebab sifat manusia ni dia suka kena puji. Betul, tak jadi masalah nak dipuji, tapi jangan sampai berlagak dan juga sombong. Tapi dulu Imam Ahmad ibn Hanbal, antara orang yang ketika dipuji dia kata laula satarallahu uyubi, kalaulah tidak Allah Ta'ala tutupkan aib-aib dan kekurangan aku, laftadahna, nescaya akan terbongkarlah seluruh kemaksiatan yang aku lakukan. Ini di antara sifat tawaduk Imam Ahmad lah. Sebahagian pula kata tak elok untuk memuji berlebihan. Manusia boleh dipuji tapi bukan pada sifat yang melampau. Sebab itu Nabi pernah berkata kepada para sahabat, la tatruni kama atratin nasara wal yahud, atau kama atratin nasara ala Isa bin Maryam, atau kama qal. Nabi kata, janganlah memuji aku berlebih-lebih sebagaimana pujian Nasrani kepada Isa putera Maryam. Faham tak? Mereka bukan setakat puji, malah sampai kepada mendewakan, menyembah. Na'udzubillahi min zalik. Okey. Li rabbina hamidun, hanya kepada Tuhan kamilah kami memuji. Sadaqallahu wa'dah, sesungguhnya janji Allah Ta'ala itu benar. Wa nasara abdah, dialah yang selalu menolong hamba-hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dialah Allah yang menghancurkan sendiri kumpulan-kumpulan yang bersekutu. Dalam terjemahan ini tulis berserikat ya.
So berserikat ni kadang-kadang kita tak apa-apa nak faham. So yang bersekutu. Sebab kita nak kena faham, musuh kita jamaah sekalian, dia bukan setakat Yahudi dan juga Nasrani. Bukankah Nabi kata wasataftariqu ummati ala 73 firqatan, umat aku sendiri pun akan terpecah kepada 73. Kulluhum finnari illa wahida, semua pakat-pakat masuk neraka kecuali satu. Manhum ya Rasulullah, siapa yang satu tu wahai Rasul? Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi, siapa duduk atas jalan aku, siapa duduk atas jalan sahabat-sahabat aku, yang ni sahaja yang berjaya. Yang saya nak nampakkan, bukan Yahudi dengan Nasrani je akan memerangi kita, tapi dalam 73 tu, 72 tu pun akan serang kita juga. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata, ustaz, peninglah agama ni, ustaz A gaduh dengan ustaz B, ustaz C gaduh dengan ustaz D. So nak bagi isyarat kepada kita, begitulah agama. Dan Nabi kata menggenggam sunnah di akhir zaman bagai menggenggam bara api. Nak mengamalkan sunnah di akhir zaman bagaikan menggenggam bara api. Hayyakumullah Syekhana. Taib, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara sunnah yang dianjurkan untuk sama-sama kita melestarikan dan melaksanakan saat pulang daripada permusafiran. Kita sebut aibun, taibun, abidun, lirabbina, hamidun. Dan hal tersebut mengisyaratkan kita betul-betul sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berpergian pun kita menyebut nama Allah, saat kita pulang pun kita masih lagi tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Untung apa kita ingat Allah Subhanahu wa taala? Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ini untung dia. Saat hamba aku mengingati aku dalam keadaan bersendirian, aku juga akan mengingati hamba-Ku dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Untungnya kita ni mengamalkan sunnah yang kecil-kecil ni jamaah sekalian. Setelah mana kita diberikan taufik untuk melaksanakan faraid, untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyatakan dalam hadis kursi ataupun disampaikan oleh Nabi SAW, akulah yang akan menjadi penglihatannya, akulah yang akan menjadi pendengarannya, akulah tangannya dan kakinya. Apa maksudnya dekat situ? Bukan kita nak tajesimkan Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata akulah yang akan melorongkan mata dia untuk tengok yang elok-elok aja. Telinga dia dengar yang baik-baik sahaja. Kakinya melangkah ke tempat yang diredai. Tangannya mendapatkan rezeki daripada sumber yang halal. Nafkah yang baik. Nampak tak jemaah sekalian? Jadi sebab itu terus-meneruslah kita berzikir kepada Allah. Dan saya kira buku Hisnul Muslim ni satu buku yang sangat penting untuk kita tidak tinggalkan, bahkan untuk kita amalkan. Jangan tinggalkan jemaah sekalian selepas daripada Quran. Ialah Quran memang yang paling utama lah. Sebab buku ni bercerita kepada kita tentang apa? Kitab ni cerita kepada kita tentang amalan harian, wirid-wirid dan zikir-zikir yang dibacakan oleh Nabi SAW, celek daripada tidur sampai nak tidur semula. Kan? Jadi sepatutnya kita ni berbahagia dengan peninggalan sunnah Nabi SAW, daripada kita berbuat daripada apa kita panggil sesuatu amalan yang tak ketahuan. Kadang-kadang datang daripada sangkaan, kadang-kadang datang daripada mimpi-mimpi sahaja. Rugi dan penat kerana dia terus berada dalam bab syubhat, samar-samar. Faman ittaqa syubhat, barang siapa meninggalkan syubhat, apa untung dia bang? Apa untung tinggalkan benda-benda yang samar-samar ni? Tak tahu. Barakallahu fiik. Apa dia? Tak rugi. Barang siapa meninggalkan perkara yang syubhat, tak rugi. Okey, barakallahu fiik. Nabi kata bagus juga. Ini saya suka nak bertanya pasal biar ada two-way communication. Kan? Jadi yang jelasnya Nabi sebut faman ittaqa syubhat, barang siapa meninggalkan benda yang samar-samar, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Yang paling utama, dia telah pun menjaga maruah agama dan dia telah menjaga maruah dirinya. Kan? Jadi sebab itu saya kira banyak sangat sunnah-sunnah yang kita tak buat pun dalam hari-hari kita. Kenapa kita nak berat-beratkan diri kita dengan bid'ah-bid'ah yang baru? Kenapa kita nak beratkan diri kita dengan perkara-perkara yang tak ada asas dalam agama? Merugi jemaah sekalian. Sebab orang kita ni kadang-kadang dia terlalu apa kita panggil sensitif dengan lafaz bid'ah. Kan? Orang tak suka nak dengar, tapi hakikatnya kita tetap kena nak dengar. Sampai bila nak kena dengar? Sampai mati. Sebab selama mana kita meninggalkan sunnah, selama itu pintu bid'ah ramai orang suka nak rempuh dan nak ketuk agar terbuka. Bila setelah terbuka sedikit saja pintu bid'ah, maka hampir-hampir susah nak tutup kembali. Agak mustahil nak tutup kembali. Jadi berpadalah dengan sunnah.
Walaupun kita kadang-kala rasa, uish, panjangnya doa ni, jauh lebih baik kita pegang buku ni ataupun kita screenshot siap-siap dalam handphone kita, balik daripada permusafiran, baca. Jauh lebih baik daripada kita gantung tangkal ataupun kita macam mana kak? 1000 kali hu ke kan? La haula wala quwata illa billah. Nampak tak jemaah sekalian? Orang yang berakal sihat, kadang-kala dia pun rasa zikir begitu tak kena dengan landasan hati. Betul tak? Tak. Kita pun tak tahu nak sebut macam mana nak nampakkan keagungan Allah Ta'ala dengan lafaz hu sahaja. Tapi once kita sebut la ilaha illallah, terasa nikmatnya ucap la ilaha illallah. Pasal la ilaha illallah ni tak berhajat langsung kepada bibir, tak berhajat langsung pada halqum. Dia hanya urusan lidah sahaja kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yalah, kalau pakai ha pedas, ha simpul kat bawah sekali tu dia pakailah halqum. Cuma nak kata mudah hanya sebut tu, hanya pakai lidah aja, la ilaha illallah kan. Lidah kita naik turun sahaja. Tapi ada orang dia berat-beratkan diri dia dengan tekak bahagian bawah sekali. Hu kan. La haula wala quwata illa billah. Moga-moga Allah Ta'ala bagi inayah, bantuan, taufik kepada kita untuk terus beramal dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dan memartabatkan Al-Quran. Baik, jom kita masuk kepada tajuk yang baru. Tajuk yang ke-106. Bab ma yaqulu man atahu amrun yasurruhu aw yakrahuhu. Apa yang sepatutnya diucapkan bila seseorang mendapatkan sesuatu yang dia senangi ataupun apa yang dia benci. Dalam hidup ni jamaah sekalian, memang kita tak boleh lari daripada khauf dan juga raja. Betul tak? Khauf maksud dia apa? Bimbang ataupun takut. Raja, pengharapan. Jadi kadang-kadang kita punya pengharapan pada satu-satu benda yang kita sangat sukai tu tinggi sangat. Faham tak? Sampai-sampai ada orang tu nak dapatkan tender dan juga projek. Cintanya dia kepada wang sampai dia meninggalkan solat. Sampai dia meninggalkan kewajipan-kewajipan yang sepatutnya. So dia ada pula orang dia begitu cintakan untuk solat jamaah. Ada pula orang dia suka membaca Quran. Ada pula orang dia suka mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang baik. Ada pula orang yang dia tak boleh nak tengok kalau ada gangguan dekat jalan, dia suka nak ubah. Kan? Jadi kita boleh tengok hari ni kadang-kadang ada orang dia berbuat amal soleh, tiba-tiba zaman kita ni zaman suka orang viral, suka orang rakam. Kan tiba-tiba kita duk alihkan dahan kayu dekat tengah highway ataupun tengah jalan, ada orang rekod ataupun anak kucing yang nak lintas jalan tu terkedek-kedek, kita pun tahan semua kereta dengan motor kita turun nak angkat tu, maka ada orang rekod dan nak share. Dan apa yang berlaku sepatutnya inilah diajarkan. Bila ada orang puji kita, suka ke tak suka? Kita senang ke tak senang? Jadi apa nak kena sebut? Itu antara contoh dia. Ataupun tak payah pergi sampai highway tadilah. Kadang-kadang kita bagi sedekah kan. Kita bagi sedekah. Ada orang tengok kita dari kejauhan, dia kata, Masya Allah bagus Abu Muaz bagi sedekah. Contoh tak? Kita bagi contoh. Kan? Semoga-moga termotivasi untuk diri kita semuanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oh bagus Abu Muaz bagi sedekah. Nak cakap apa Abu Muaz? Kan? Yang ni yang kita nak belajar ni. Supaya kita sama-sama dapat lagi menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati baginda, biasanya baginda akan mengucapkan lafaz ini. Hadis ini datang daripada siapa? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu al-amru yasurruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Okey, sekali lagi ramai-ramai. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Jadi ini kata Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu bagi orang-orang beriman radhiyallahu anha, kiranya baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati, tak kisahlah hadiah ke, pujian ke, pandangan yang baik daripada orang ke, maka ini di antara lafaz yang Nabi suka nak sebut. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kan? Insya-Allah. Jadi maksud dia apa? Alhamdulillah, segala puji hanya layak untuk Allah. Allazi dia adalah isim mausul. Maksudnya kata penyambung. Bi ni'matihi, yang mana dengan nikmat-nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala,
tatimmus solihat. Telah sempurnalah segala urusan kebaikan. So, kalau kita faham, bila kita lepas mayang kita baca apa bang? Selepas istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal. Lepas tu la ilaha illallah. Lepas tu Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah ya Tuhanku, tak ada yang boleh menghalang kalau engkau nak, wala mu'tiya lima, tak ada yang boleh bagi kalau engkau wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidaklah bererti kekayaan, kerana seluruh bentuk kekayaan dan kemuliaan semuanya datang daripada engkau. So nak bagi isyarat, tak semua orang, kadang-kadang dia mengharapkan sesuatu tu sampai dekat dia. Faham tak? Yang ni saya minta ampun, minta maaf, bukan nak bercerita tentang kelebihan diri lah, jauh sekali. Cumanya ketika Syekh Mahir baru-baru ni sampai ke tanah air kita kan, saat saya melihat video ataupun gambar beliau di Masjid Putra tu, manusia bersesak-sesak, dan bukan setakat orang Melayu, bahkan saya dengar orang Arab sekalipun berkumpul nak bertemu dengan Syekh. Masya Allah, tabarakallah. Dan hati ni pun berbunyi, dapat jumpa ke tak dapat jumpa, betul tak? Dapat tengok ke tak dapat tengok, dapat bertanya khabar ke, memberi salam ke tak dapat. Hati ini berbisik, kita pun kata qadarullah lah, Allah Ta'ala takdirkan setiap sesuatu lah. Tengok pula dekat Shah Alam pula, ramai manusia solat pula, subhanallah, bersesak-sesak. Jadi semalam ketika menyampaikan tazkirah di Baitul Ihsan, rumah anak-anak yatim di Taman Maluri itu, habis-habis pukul 10 pagi itu, kemudian adalah beberapa teman, termasuk Ustaz yang kita sayangi, Ustaz Ahmad Hashimi hafizallahu taala, kan, kata kalau nak jumpa datang ke hotel. So takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh tak turun-turun pula. Kita tunggu dekat hampir 1 jam lebih tak turun. Kita pun kata tak apalah, saya sembang dengan Ustaz Izzat, jomlah kita beransur pergi cari makan. Pergilah makan pukul 11 lebih pagi. Kemudian beberapa waktu lepas tu dapat pula panggilan sekali lagi untuk bertemu dengan Syekh. Kan? Jadi alhamdulillah, nak bagi isyarat, nak bagi nampak kepada jamaah sekalian, Allah Ta'ala memang maha mendengar. Teruslah kita ni bersangka baik kepada Allah, dan Nabi berpesan kepada kita, la yamutanna ataupun la yamutu ahadakum, jangan ada di antara kalian, salah seorang di antara kalian mati kecuali wa huwa yuhsinu billahi dhann, kecuali dia senantiasa sangka baik kepada siapa? Allah. Kita ni harap sangat, kita datang pada malam hari ni, kita harap sangat sangka baik kita kepada Allah, Allah Ta'ala redha dan rahmatlah atas pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi nak cerita jamaah sekalian, betapa nikmatnya hari saya semalam. Kata teman-teman saya lah yang berada dekat dalam majlis tersebut, kita tengok manusia berebut-rebut nak pergi salam Syekh, tapi Allah Ta'ala beri nikmat kepada kami berdiri di tempat kami, Syekh yang datang pada kami setiap orang untuk bersalaman. Jadi saya kata ini salah satu nikmat yang besar. Maka kita pun layaklah untuk sebut alhamdulillah. Tak cukup dengan itu jamaah sekalian, di pagi hari tadi selepas daripada kuliah subuh, tiba-tiba saya nampak satu komen naik dekat Facebook saya. Ustaz, saya kawan saya Ustaz Nur Zamir pula, dia komen, mumtaz anta ya ustaz, dia kata kan. Mumtaz, anta mumtaz, dia kata. Saya pun kata, apa benda komen anta mumtaz ni? Bila kita tekan, rupa-rupanya gambar kita dekat Haramain tu, berpeluk dengan Syekh tu kan. Jadi kita kata ini gambar yang kita kata Masya Allah mahal lah untuk diri saya, untuk orang lain mungkin saya tak tahu. Terbitlah ucapan pertama kita semisal yang Nabi SAW ajarkan. Saya kata dekat jemaah saya kata, saya rasa sampai ke malam saya senyum kot hari ni. tak sampai ke mati kot, saya kali tengok gambar tu saya tersenyum kot. Benda tak sangka-sangka jemaah sekalian. Jadi yang saya nak nampakkan kepada kalian, ini antara benda yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sesuatu hal yang menyenangkan hati kita, serahkan puji-puja kepada Allah. Apa lafaznya tadi? Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Saya kira kalau saya ni dah gembira tahap ni, kalau Ustaz Ahmad Syimi tak tahulah gembira macam mana. Mujur tak nampak guling-guling. Tengok belakang. Subhanallah. Saya seronok alhamdulillah. Sepanjang perjalanan kita doakan ustaz kita, kita sayang ustaz kita, hafizahullah ta'ala kan. Dan Allah Ta'ala muliakan beliau. Moga-moga Allah Ta'ala satukan kita beramai-ramai dengan beliau dalam syurganya yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan kaum muslimin yang lainnya. Okey, pendek cerita sambung balik. Wa idza atahul amru yakrahuhu. Kalaulah
sampai suatu urusan yang Nabi tak sukai, kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, maka baginda akan mengucapkan, sebut ramai-ramai, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kadang-kadang kita memang baca doa ni, tapi kadang-kadang kita tak matchkan. Dekat mana sepatutnya aku sebut alhamdulillah ala kulli hal? Dekat mana sepatutnya aku sebut alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Jadi pada malam hari ini dengan taufik Allah Ta'ala, dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka tahulah kita, sepatutnya once kita dapat benda yang kita happy, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bila kita tengok pada satu hal yang benda yang kita tak sukai, maka kita pun sebut alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Antaranya contoh, kita nak buat contoh macam mana nak sebut alhamdulillah ala kulli hal ni. Saya selalu bagi contoh mudah untuk kita sama-sama amalkan ataupun hayati. Sekarang musim hujan ke tak musim hujan? Musim hujan nak. Kita sayang tak kaum muslimin muslimat? Kita sayang. Dan kita kebiasaannya saat kita nak balik daripada kerja, daripada tempat lain nak pulang ke rumah, kadang-kala hujan mula membasahi bumi dan kita dapati ada sebahagian manusia terpaksa untuk berteduh di bawah pokok, berteduh di bawah jambatan. Betul tak? Jadi apa yang sepatutnya kita ucapkan saat melihat orang-orang begitu? Antara yang dianjurkan adalah kita mendoakan kebaikan untuk mereka. So kita pun sebut apa? Allahumma ghfir lahum warhamhum. Ya Allah, maafkanlah mereka. Ya Allah, kesiankanlah mereka. Dan untuk diri kita, kita tak senang tengok keadaan tu. Pasal kita tak tahu lama mana hujan, semakin lebat ataupun tidak, ada potensi tak kilat nak turun, menyebabkan pokok boleh tumbang dan semisalnya. Maka kita layak untuk sebut alhamdulillah ala kulli hal. Kita bukan happy. Alhamdulillah tu bukan lafaz happynya kau, happynya aku kau kena duduk bawah pokok. Bukan gitu. Tapi kita nak nampakkan syukur kepada Allah atas setiap keadaan, bukan tempat aku, bukan aku yang ditempatkan begitu. Jelas tak? Okey. Jadi moga-moga dapat juga kita mengamalkan. Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sabda Aisyah radhiyallahu anha apabila mendapatkan sesuatu yang baginda tidak menyukainya, yakni yang beliau benci, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya dalam keadaan senang ataupun susah, gembira mahupun sedih, miskin ataupun kaya, sihat mahupun sakit, apa juga bentuk keadaan, perbuatan mahupun zaman, maka layaklah bagi insan untuk sebut alhamdulillah. Pada doa pertama, pujian itu ditujukan secara khusus terhadap sesuatu. Sedangkan pada doa yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal, pujian itu bersifat umum kerana memerhatikan keadaan dan apa yang diucapkan. Nampak tak? Ada secara umum. Yang kedua tu, kan macam saya sebut tadi lah, orang tu dia terpaksa duduk kat bawah pokok, ataupun kita naik motor tenang, tapi ada orang terpaksa tolak basikal berat-berat, bawa barang, kutip botol, kutip kotak, nak pergi jual kan. Jadi sebab tu jamaah sekalian, kita bila melihat hal tersebut, kita boleh sebut alhamdulillah ala kulli hal. Bila saya buat sedikit pembacaan, maka di antara pelajaran penting membacakan alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihat, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus salihat, dengan alhamdulillah ala kulli hal. Yang pertamanya, al-hatsu ala syukrillah ala ni'amih. Galakkan, semangat untuk terus-menerus menampakkan syukur kepada Allah atas kurniaan-kurniaannya kepada kita. Ini galakkan. Perasan tak jemaah, benda happy ke, benda tak happy ke, kita mulakan dengan alhamdulillah. Sebab saya yakin kita biasa dengar satu hadis Nabi, at-tuhur syatrul iman, kebersihan sebahagian daripada kesucian, sebahagian daripada iman. Walhamdulillah tamlaul mizan, wa subhanallah tamlaul mizan. Setiap kali engkau ucap subhanallah, maka neraca timbangan akan menjadi berat, penuh. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u atau tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Kalau engkau mengucapkan subhanallah diikuti dengan walhamdulillah, maka neraca tadi akan lebih berat daripada langit dan juga bumi. Jadi sebab tu ada anjuran untuk kita tidak meninggalkan alhamdulillah atas setiap keadaan. Saya teringat juga hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, uzkuruni fir rakha azkurukum fi asyiddah. Kalian tolonglah ingat aku dalam kesenangan, supaya nanti kalian susah, aku pula akan ingat kepada kalian. Antara lafaz ingatan yang salah satu di antara yang paling Allah Ta'ala cinta adalah lafaz
Sebab tu saya selalu sebut ungkapan yang terdapat dalam tafsir Ibn Kathir, kata salah seorang al-imam, saya tak ingat namanya apa, katanya idza qulta alhamdulillah faqad syakartallah fazadaka. Kalau sekali je kau ucap alhamdulillah dalam hari-hari kau, apa-apa keadaan kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah, kan? Maka sesungguhnya engkau telah menampakkan rasa syukur engkau kepada Allah, dan wajib bagi Allah untuk top up lagi kurniaannya kepada dirimu. Kalau hari ini kita dah rasa hidup kita lapang, kita dah rasa seronok, maka jangan pernah tinggalkan lafaz alhamdulillah, kerana Allah Ta'ala pasti akan top up lagi, akan top up lagi, akan top up lagi kurniaannya ke atas diri kita. Yang keduanya, al-irsyad ila sabri ala dharra. Ada petunjuk agar senantiasa bersabar di atas setiap penderitaan, kekurangan, kemudaratan yang Allah Ta'ala turunkan. Faham tak? Saya kira siapa pun kita senantiasa diuji dengan penderitaan. Ada orang dia derita tak dapat makan, ada orang dia derita tak dapat tempat berteduh, ada orang dia derita tak dapat kasih sayang, dan begitulah seterusnya. Jadi sebab itu, perasan tak, Nabi juga ajarkan kepada kita bukan setakat sebut alhamdulillah, tapi berceritalah dengan Allah sebelum kita lena. Malam saat lagi kita nak balik, Nabi kata kepada kita, barang siapa membaca 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah, kafatah, nescaya 2 ayat ini akan memberi kecukupan kepada dirinya. Allah Ta'ala akan bagi kecukupan kepada orang yang membacanya dengan 2 ayat ini. Kerana pada ayat yang terakhir, ayat 286 muka surat 49 dalam suratul Baqarah itu, kita kata apa kepada Allah? La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah Ta'ala tak akan memberatkan mana-mana jiwa, kecuali jiwa tu confirm boleh tempuh, bang. Kadang-kadang ada orang kata, saya ni duit tak banyak, tapi dalam dia mengomel tu pun dia masih boleh bersabar lagi. Maksudnya Allah Ta'ala tahu hang sebenarnya boleh tempuh. Ada orang dia kata, saya tak dapat kerja, saya tak dapat calon isteri lagi, saya tak dapat, macam-macam lah. Laha ma kasabat wa alaiha ma ktasabat. Allah Ta'ala dendangkan hati kita, Allah hiburkan hati kita. Engkau buat baik, kau dapat pahala. Tapi kalau engkau buat maksiat, kau akan dapat dosa. Ini motivasi daripada Allah. Laha ma kasabat wa alaiha ma ktasabat. Lagi, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Duhai Tuhan kami, janganlah sakiti kami andai kata kami terlupa dan kami tersilap. Sebab hakikatnya kita ni memang selalu buat salah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min. Ya Allah, jangan timpakan kepada kami bebanan sebagaimana kaum-kaum terdahulu yang pernah engkau uji mereka. Sebab kita tak akan mampu nak tempuh kalau kita hidup di zaman Fir'aun, tiba-tiba buka kepala paip keluar darah, pening, kan? Keluar rumah penuh dengan katak, penuh dengan belalang, kutu bertebaran, angin taufan, tak mampu kita nak tempuh. Ataupun semisal yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh, berada dalam posisi banjir besar. Jadi kita kata Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Dan yang ketiga kita minta Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kalau saya selalu biasa mengajar jamaah tahsin Quran dekat luar, kan, macam mereka tak semuanya memahami sunnah. So bila saya sampai pada ayat tu, saya selalu sebut, kadang-kala ramai di kalangan kita dia obses nak baca tahlil, saya kata, kan, walaupun dia tak maujud, dia tak ada kat dalam rentetan sunnah, nak kena baca ikut step dia ni, tapi tetaplah dia ayat Al-Quran. Maka janganlah kita menukarkan ma la taqata lana bih menjadi ma la taqata lana bih. Ramai tak orang baca ma la taqata? Ramai jamaah sekalian. Dia bersemangat nak baca ayat Quran, tapi dalam waktu yang sama dia tak perasan. Sepatutnya mala taqata lana bi. Sebab tu ada anjuran iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Maksud baca tu tengok. Bukan setakat baca dengan pejam mata dan hafalan. Sebab itu yang kadang-kadang kita boleh dengar ada di kalangan imam-imam kita pun dia baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kenapa jadi tad? Pasal dia terkesan dengan ketebalan dad, yang sepatutnya ta tu tetaplah istifal, dia kena baca nipis, tadlil, tapi dia bagi baca tadlil. Tu tak kira lagi baca wal adiyati dhabha, betul tak? Kat tengah-tengah tu ada fawasatna bihi jam'a. Berapa ramai imam kita kalau kita dengar fawasatna bihi, fawasat tu dia bagi.
Kenapa jadi macam tu? Pasal dia kata, selama saya jadi imam 30 tahun tak ada orang tegur pun. Kenapa tak ada orang tegur? Pasal dia baca atas hafazan dan dia tengok tak ada orang tegur, maknanya aku tak salah. Tiba-tiba datang pula orang yang telah pun belajar ataupun bersemangat nak kepada islah. Tengok bacaan tu kurang tepat, dia pun pergi tegur. Diharapkan balasannya indah. Tiba-tiba kena, aku ni baca Quran awal lagi pada engkau. Oh, kacau jemaah sekalian. Saya cerita pengalaman peribadi sebenarnya ni. Kita dah ingat macam, pak cik ni nampak dia macam friendly sikit. Mungkin kita boleh nak baiki sikit lah kot. Jadi dah habis-habis orang pun keluar, kita pun pergi salam dia, usap belakang badan dia. Kita pun kata, Masya Allah, saya lihat pak cik adalah seorang yang rajin mendirikan salat. Cuma dalam bacaan tadi tu ada tempat nak kena touch up sikit. Supaya makna dia tak lari dan supaya tak jadi kesalahan yang besar. Kat mana yang aku salah tu? Alamak. Kita pun kata Allahul Musta'an. Cik, kat sini. Aku ni baca Quran awal lagi pada engkau. La haula wala quwata illa billah. Allah Ta'ala alam. Jadi pelajarannya al-irsyad ila sabr, petunjuk untuk terus bersabarlah. Kalau kena marah lagu tu, ini di antara hal yang kita boleh sebut alhamdulillah ala kulli hal. Jangan pergi rimbuk pula. Kan, kalau saya buat Abu Talha saya tak tahu lah. Kan? Abu Talha dalam member berat dah kat gym. Kan? Kena pula, berat ucapan pak cik ni kan. Baik, barakallahu fikum. Baik, jadi ini di antara yang kita dapat sampaikan pada tajuk 105 dan juga 106. Jangan pernah tinggal lafaz alhamdulillah. Itu yang paling kita panggil simple lah, paling ringkas. Tapi kalau kita dah belajar sunnah ni, cubalah beramal dengan sesempurna mungkin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dan yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal. Ada soalan tak? Mafish? Kadang-kadang kita doa tu kan, dia jadi satu dilema antara kita baca dalam solat, kita nak baca tapi kita nak betulkan juga bacaan. Sebab Ustaz tu kalau salah makhraj, kita tukar makna dia betul? Kadang-kadang dalam solat tu kita mungkin baru belajar tahsin, jadi kita berbelah bagi antara kita nak cuba memahami maksud dalam solat dan juga dengan tahsin. Contoh bila kita baca alhamdulillah, kadang tu kita terjadi hasimpul, betul? Lepas tu dengan alamin tu pun kadang kita tertukar lagi. Al-alamin tiba tertukar jadi alamin, ataupun dia naik kat hidung je alamin. nak maksud tu nak faham paling kurang Fatihah lah. Betul. Paling kurang surah pendek lah yang kita ni. Tapi kita nak faham maksud, nak bawa dalam solat, tapi nak juga makhraj. Jadi dia jadi clash. Okey. Macam mana tu? Mungkin okey, barakallahu fikum. Baik. Yang pertama sekali, mendirikan solat wajib tanpa khilaf. Yang keduanya, membaca suratul Fatihah juga wajib kerana dia adalah rukun di dalam solat. Namun dilemanya di mana? Antara tahsin dan tadabbur. Antara kita nak memperbaiki bacaan dan nak memahami dalam bacaan. Betul tak? Itu dilema dia. Mana satu nak kena utamakan dahulu? Maka antara nasihat saya peribadi, la tasta'jil. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Sebab dia akan sampai waktunya. Yang pertama sekali, maka baikilah mutu dan kualiti bacaan terlebih dahulu. Dapatkan bacaan yang terbaik setepat yang mungkin kalau kita mampu, dan kemudian mintalah inayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan pintu dapat memahami pula bacaan. Maka itu yang sepatutnya kita dahulukan. Boleh? Jadi cuba untuk tahsinkan dahulu. Setelah daripada itu baru kita luar daripada solat, cuba untuk kita memahami apa yang kita bacakan. Sebab saya kira ramai orang bila dia baca, contohlah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, dia baca satunya dah berubah dah, Al-Qari'ah. Kalau dia tak perhatikan dan dia tak belajar, ataupun dia naik kat hidung je, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, so tetap juga salah dari sudut pembacaan, tilawahnya. Dan kesalahan tu kesalahan kecil ke besar? Besar jemaah, dia panggil lahan jali. Dia boleh bawa kepada dosa besar, dia boleh bawa kepada pembatalan solat kalau kita tetap juga nak baca lagu tu. Dia boleh bawa kepada dosa besar. So kita tak nak lah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Tak nak, dia kena keluar dekat tengah-tengah tekak ni. So belajar dahulu dekat situ. Dan saya kira ramai orang baca surah Al-Qari'ah tu kadang-kadang dia mendayu-dayu sahaja.
kan? Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dia baca berlagu je, tapi dia tak menghayati. Saya kira bila saya sebut Al-Qari'ah ni, mungkin di kalangan saya di hadapan ni jauh lebih awal baca Al-Qari'ah tu daripada saya. Betul tak? Tapi kalau ditanya Al-Qari'ah tu apa dia, kita pun buat-buat pandang buku. Mal Qari'ah tu apa dia? Kan? Wa ma adraka mal Qari'ah. Nak menunjukkan, ya kita dah baca lama, tapi kita tak dibukakan pintu nak tadabbur. Bermula pada malam hari ini, minta tolonglah Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah Ta'ala kata kalau kau dah berjaya duduk di atas sebuah jalan ketaatan, lompat pada ketaatan yang berikutnya. Cuma pada waktu nak melompat pada kebaikan yang berikutnya tu, Allah Ta'ala kata apa? Wa ila rabbika farghab. Minta tolonglah kepada minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi boleh Abu Talha gitu, tahsin dulu, lepas tu ada waktu baru pergi kepada tadabbur. Allah Ta'ala akan sampaikan bantuan insya-Allah. Fadal bang. Kalau kita solat sendirian, Betul. lepas tu kita baca surah ni, lepas tu dia dah habis solat, boleh teringat kita actually tercampur. Yang awal tu kita lambatkan ayat tu lah. Tu apa hukum dia? Hukum dia, kalau kita tersalah dalam bacaan, maka nama pun insan. Wa ma sumiyal insan illa linasih. Tidaklah manusia itu dinamakan insan kecuali pasal banyak terlupa. Jadi standard, bukan setakat kita je terlupa, kadang-kadang imam-imam masjid besar pun Allah Ta'ala takdirkan dia untuk lupa. Sebab itu ada anjuran lepas sahaja daripada bagi salam, ucap pertama kita apa dia? Astaghfirullah. Tak, ni bukan soalan rukun, ni soalan selepas Fatihah tadi. Kena baiki. Kena. Rukun. Yang tu kena belajar betul-betul. Yang tu kena, hatta kalau orang yang baru masuk Islam pun memang dia dianjurkan untuk tengoklah bentuk bacaan Al-Fatihah tu supaya dia baca, supaya semayang dia tu menjadi semakin berkualiti, bukan dia diam semata-mata, kan? Gitulah. So macam tadi tu, kalau dimaafkanlah, Lepas solat baru teringat. Dia tak perlu kepada nak kena ulang solat lah, sebab tetap juga sah solat kita kalau tak baca surah selepas daripada Al-Fatihah. Cumanya bila tak buat, rugilah, pasal Nabi buat. Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Quran, kata Nabi. Bacalah apa yang mudah daripada hafalan Al-Quran kau, ataupun daripada bacaan Al-Quran yang kau rasa mudah. Kalau sebagian orang dia mungkin mudah baca Al-Baqarah, maka dia baca Al-Baqarah. Ada orang mungkin dia rasa Al-Ikhlas mudah, maka bacalah apa yang mudah untuk dia. Boleh? Solat yang 4 rakaat tu, okey. yang ketiga ke empat tu lepas baca Al-Fatihah, kita baca ayat Yasin tambahan ni boleh, tak jadi masalah. Faham tak soalan? Kita semayang 4 rakaat. 1 dengan 2 biasanya lepas Fatihah kita baca surah. 3 dengan 4 boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau nak baca juga surah, boleh. Apa dalil dia? Pasal satu hari bila Nabi SAW nampak seorang lelaki masuk ke dalam masjid. Kemudian lelaki tadi dia semayang. Habis semayang tu dia jumpa Nabi, disebut Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Nabi pun jawab salam dia. Nabi kata kum fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi mangkitlah, semayang lagi sekali. Tadi kau tak semayang pun. Kawan tu pun semayang untuk kali kedua. Dia bagi salam lagi sekali dekat Nabi. Nabi pun jawab, Nabi kata irji' kum fasalli fa innaka, pergi patah baliklah, semayang lagi sekali. Kau tak semayang pun tadi. Kali ketiga dia datang lagi, Nabi cakap benda yang sama. Dia kata wallazi ba'athaka bil haqqi ya Rasulullah, demi jiwa yang mengutuskan kau dengan kebenaran wahai Rasul, alimni, tolonglah ajar aku. Sebab kalau kau suruh aku buat lebih daripada ini pun, nescaya konsepnya, sifatnya sama macam tadi tu. Jadi Nabi pun ajar kepada lelaki tadi. Nabi kata idza qumta ila salah, kalau kau nak mendirikan salat, fa asbighul wudu, ambil wudu elok-elok. Summa istaqbalil qiblah, hadaplah kiblat. Kemudian faqra ma tayassara ma'aka minal Quran, bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Kemudian ruku', summa rka' hatta tatma'inna raki'a, rukuklah sampai kau feel yang aku sedang rukuk. Summa atadala qa'ima, berdirilah sampai kau feel yang aku sedang berdiri, i'tidal tu. Summa sujud hatta tatma'inna sajida, kemudian sujudlah engkau sampai engkau rasa yang kau sedang sujud. Dan Nabi kata lakukanlah fi kulli rak'ah, lakukanlah urusan tadi tu pada setiap rakaatmu, So nak refer balik pada ayat yang di atas tadi tu, faqra'u ma tayassara ma'aka minal Quran, bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. So nak menunjukkan
kalau lepas rakaat ketiga, pada rakaat ketiga dan rakaat yang keempat tu, lepas Fatihah kita nak sambung dengan surah-surah yang pendek ataupun surah yang kita pilih, maka tak jadi masalah. Bolehlah. Jelas tak begitu? Supaya hati kita pun lapang nak berbuat. Kan? Tak boleh kita nak tengok tiba-tiba ada orang tambah baca surah, kita nak kata dia salah, tambah-tambah dia semain sendiri pula. Kan? Allah Ta'ala alam. Boleh? Kak, ada soalan? Mafish. Bang? InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita berhenti kat sini. Pada pertemuan akan datang kita akan sambung pada tajuk yang ke-107, iaitu Fadlus Salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terdengar dalam berita kalau Kita bangun malam. baca 10 ayat Quran, kita akan dianggap orang yang taat. So bacaan 10 tu dalam solat ke waktu kita bangun? Oh, wallah ta'ala alam. Nanti saya dapatkan jawapannya dan kita share pada pertemuan akan datang. Kan? Tapi adalah anjuran bangun-bangun daripada tidur tu untuk kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau tanya 10 ayat tu, pastilah yang Nabi bacakan adalah 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Kalau tanya yang itu, Nabi baca di luar solat. Di luar solat. So di dalam solat tu Nabi suruh kita memulakan qiyamul lail kita dengan rak'ataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. So kalau 10 ayat tu mungkin sedikit panjang juga kan. Biasanya Nabi akan baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Baik, barakallahu fikum. Moga-moga ada kebaikan di atas pertemuan pada malam hari ini. Terus bersemangat nak menuntut ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala buka kepada kita pintu-pintu beramal. Dan dengan amalan tersebut Allah Ta'ala ridha dan rahmat. Dan dengan rahmat tersebut moga-moga kita semua disandingkan dalam jannatil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.